Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, kita digemparkan dengan satu berita yang menyebut PMX cuba dekati PN. Nah, saudara-saudara, kenapa sampai timbul persoalan berkaitan dengan ini? PMX, pening kepala dengan UMNO, apa kata cuba-cuba dekati PN menurut Syabuddin Husin? Saudara-saudara yang amat dihormati, sudah pasti baru-baru ini gempar berkaitan dengan titah adendum yang menyebut Najib Razak, bekas Perdana Menteri, boleh meneruskan baki hukuman penjara beliau di rumah. Nah, saudara-saudara, menurut perkongsian daripada Syabuddin Husin, PMX pening kepala dengan UMNO, apa kata cuba-cuba dekati Perikatan Nasional? Saya tak pasti sama ada PMX pening kepala atau tidak dengan UMNO dalam isu tahanan rumah yang difailkan Najib Razak di mahkamah. Sudahlah timbalannya sendiri dalam kerajaan, yaitu Ahmad Zahid, memihak kepada Najib dengan setuju menjadi saksi dalam saman bekas PM itu yang menamakan 7 responden berkaitan kerajaan dengan samannya. Terbaru pula Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh mencetuskan polemik baru dengan ayat yang pedih menembak PMX, yaitu ini soal sama ada kerajaan mahu menjunjung titah atau sebaliknya. Seterusnya Dr. Akmal membedil PMX lagi dengan kata-kata rakyat mahu penjelasan bukan alasan. Kalau pemimpin yang bertaraf senior begitu serta banyak makan garam menegur PMX sebegitu, barangkali boleh lagi diterima. Ini tidak standard BNU, budak-budak baru knock up menembak begitu. Kalau sayalah memang terasa pedihnya menurut Syabuddin. Kalau saya duduk di tempat PMX, memang saya pening kepala dengan satu demi satu karena UMNO ini. Dah bagi Zahid Hamidi di NAA, patutnya cukuplah tuh. Janganlah Presiden UMNO mencetuskan kekalutan lain dengan setuju buat afidavit dan jadi saksi Najib pula. Sedarlah sikit saman Najib itu ditujukan kepada kerajaan. Bagilah orang lain jadi saksi. Zahid Hamidi sepatutnya jaga PMX bukan jaga Najib. Lepas itu perangai Dr. Akmal pun Presiden UMNO tak boleh kawal. Saya boleh bayangkan bahwa selepas ini banyak lagi karena demi karena akan ditimbulkan UMNO dalam kerajaan Madani. Menang cuma 26 kerusi, tetapi lagak macam ada 260 kerusi menurut Syabuddin. Sebenarnya saya pun kesian dengan PMX. Sudahlah berjuang hampir 25 tahun untuk jadi PM. Bila dah jadi pula banyak lagi masalah serta beban perlu dihadapi. Masalah ekonomi, ringgit jatuh, pelaburan, pengangguran dan macam-macam lagi. Semuanya lebih penting berbanding isu Najib atau Dr. Akmal. Dalam berdepan semua masalah itu, UMNO sepatutnya tidak menambahkan lagi beban yang sudah sedia bertimbun di bahu PMX. Tapi kalau PMX rasa pening, saya ada satu cadangan. Saya pun tak pernah cerita lagi cadangan ini kepada sesiapa. Menurut Syabuddin, saya cadangkan PMX mulakan dengan segera untuk berbuat-buat baik berhubungan dengan pimpinan Perikatan Nasional. Wow, ini satu pendedahan baru. Kalau benar PMX akan berbaik-baik dengan PN, adakah dengan ini satu kesimpulannya UMNO akan disingkirkan? Nah, saudara-saudara, menurut perkongsian Syabuddin Husin, kalau PN dapat digamit, biarkan saja UMNO pamit. Pilihan ada di depan mata, lainlah kalau pilihan sudah tiada. Sebelum keputusan PRU15, siapa sangka UMNO dan DAP boleh bekerja sama. Politik ini dinamik, tiada musuh yang kekal dan tiada kawan yang abadi.
Sekali lagi saya ulang ayat dalam tulisan semalam, apa nak pening-pening kepala. Apa komen Anda tonton dan bukan? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini, dan kepada yang baru, selamat datang admin ucapkan. Saudara-saudara, hari ini kita bercakap tentang satu isu yang menjadi cakap-cakap ramai orang, yaitu tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan titah adendum yang juga mengaitkan bekas Perdana Menteri, bekas Presiden UMNO yaitu Najib Razak. Bahkan ada yang berkata perkara ini mungkin akan memeningkan kepala PMX disebabkan Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri sudah pun membuat kenyataan dan mengesahkan berkaitan dengan perkara ini. Begitu juga Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO, juga sudah bersuara. Nah, saudara-saudara, timbullah persoalan. Bolehkah kerajaan Madani pecah dek isu tahanan rumah soal Syabuddin Husin? Dalam banyak perbualan saya sejak 2-3 hari kebelakangan ini berkaitan isu tahanan rumah melibatkan Najib Razak, antara persoalan yang sering dibangkitkan ialah sama ada perkara ini mampu membuatkan kerajaan Madani terus bertahan atau akhirnya akan pecah di tengah jalan. Sejujurnya saya melihat jika isu ini tidak ditangani dengan baik, tidak kira sama ada Najib akhirnya dibenarkan menjalani tahanan rumah atau semakan kehakimannya gagal dan beliau terus berada di penjara Kajang sehingga 2028, ia tetap memberi kesan yang sukar kepada PMX. Kita berbalik kepada persoalan daripada artikel ini ataupun perkongsian ini. Bolehkah kerajaan Madani pecah dek isu tahanan rumah? Anda boleh komen di bawah berkaitan dengan ini. Kita teruskan. Berikutan titah adendum sudah dibawa ke mahkamah untuk disahkan kewujudannya, dan 7 responden berkaitan kerajaan telah dinamakan dalam samannya. Mahu tidak mahu, ia kini sudah menjadi pertikaian antara Najib dengan kerajaan. Dan apa yang bekas PM itu ingin lihat seterusnya ialah bagaimana pihak kerajaan mahu melawan dalam kes tersebut. Memandangkan kerajaan pernah menyatakan soal pengampunan adalah hak mutlak agung dan dalam bidang kuasa lembaga pengampunan. Tetapi apabila sudah jadi kes mahkamah, cara bagaimana kerajaan melawannya akan menjadi perhatian yang utama. Sebelum ini kita juga mendengar PMX telah berkata tidak terlibat dengan perkara ini. Namun, seperti yang dinyatakan Syabuddin Husin, mahu tidak mahu ia sudah melibatkan kerajaan. Jika kerajaan bersungguh-sungguh melawannya, ia boleh ditafsirkan kerajaan tidak mahu Najib diberi tahanan rumah sebagaimana dititahkan oleh Agong ke-16. Sebab itu, apa juga keputusan semakan kehakiman kelak, ia pasti memberi kesan kepada kerajaan. Tambahan lagi saksi penting Najib ialah timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid. Walaupun PMX menyebut tindakan Zahid Hamidi menjadi saksi adalah atas kapasiti selaku Presiden UMNO, tetapi sepanjang masa adalah tidak dapat dielakkan beliau juga memakai baju timbalan Perdana Menteri. Kalau Najib menang dalam semakan kehakimannya dan beliau berjaya menjalani tahanan rumah, ini adalah kemenangan moral yang besar. Selain ia akan digunakan untuk melonjakkan lagi sokongan rakyat kepada Najib dan UMNO menjelang PRU 16. Keadaan itu mendorong UMNO membuat pelbagai tuntutan lain kepada kerajaan dan PMX. Misalnya, berkaitan kes Mahkamah Rosmah, pembebasan sepenuhnya Zahid dalam semua kes yang masih belum selesai. Malah tidak mustahil desakan untuk Najib diberi pengampunan penuh sebelum PRU 16. Jika ini berlaku, sokongan pengundi bandar, separa bandar dan pengundi bukan Melayu, serta rakyat yang waras yang selama ini gigih berjuang menentang skandal 1MDB, mereka pasti akan menjauhkan diri daripada kerajaan dan PH. Akhirnya PH akan melalui jalan sukar untuk memenangi PRU 16. Tetapi di sisi lain, kalau Najib dibebaskan dan diberikan pengampunan penuh, mungkinkah Najib boleh bantu UMNO
untuk menarik lebih banyak sokongan pengundi Melayu. Nah, saudara-saudara, itu menjadi persoalan juga. Paling mungkin menjadi orang pertama yang akan melakukan desakan itu, kiranya Najib kekal ditahan di penjara Kajang, ialah Ketua Pemuda UMNO. Jika Zahid gagal mengawal semua keadaan, desakan itu akan berkembang dan akhirnya menggoncang kedudukan kerajaan. Maka, kalaupun PMX berjaya mempertahankan kerajaan Madani sehingga akhir penggal sebelum PRU16, beliau akan menjadi PM paling pening kepala berbanding semua pendahulunya sebelum ini. Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.